Dinyatakan oleh Datuk Pegawai Kafar sebelum ni keliru berkenaan dengan ni. Mungkin Encik Zam boleh jelaskan tunggakan gaji yang telah diselesaikan oleh pihak Encik Zam sendiri. Okey, alhamdulillah tarikh 3 hari bulan 9 2020. Okey, right. 3 hari bulan 9 2020, jadi hari ini 7 hari bulan 10 2020. Lebih kurang dalam sebulan lebih. So jadi kita buat agreement, kita beli syarikat dengan nilai 3 juta. So ni kita kena faham. Pemilik baru bukan beli kafar. Ini ramai tak faham. Dia ingat Cik Zam saham beli kafar. Bukan, saya tidak beli kafar. Saya beli pasukan bola sepak senior pada pertimbangan harga 3 juta ringgit tunai. So yang tu kita dah selesai bayar dah. Dah bayar selesai. So jadi kita tambah lagi 3.8 juta sebab pihak kafar minta tolong supaya kita nak selesaikan hutang-hutang yang lepas tu, maka saya berbuat keputusan untuk bantu kafar 3.8 juta pinjaman kepada pihak kafar bagi dia menyelesaikan hutang-hutang yang lepas. So alhamdulillah hampir keseluruhan hutang-hutang tu kita dah mula bayar dah. Dan jadi total 6.8 juta. Total 6.8 juta saya kena kerja keras. Banyak Zam burger saya kena jual untuk tampung perbelanjaan ni. Saya dah kira dah, saya kena jual sebanyak 65 juta keping burger untuk memastikan pelaburan saya berbaloi. Jadi banyaklah jumlah 65 juta tu. Okey, so jadi apa pun yang kita buat, jumlah yang kita bayar, yang kita dah bayar tadi, cuma kita dapati ada juga yang tidak ada dalam list pembayaran 6.8 juta tu, ada yang meminta ataupun ada yang datang jumpa kita, dia mohon supaya bayar lagi hutang. Ada peminta hutang selain daripada 6.8 juta. So ditegaskan kat sini dalam perjanjian penswastaan itu hanya 6.8 juta sahaja. Mana-mana nama yang ada dalam 6.8 juta adalah di bawah tanggungjawab saya dan juga Kelantan FC yang baru. Mana-mana di luar 6.8 juta, saya minta tolong silalah berhubung dengan pihak kafar. You all berbincanglah baik-baik dengan pihak kafar. Tapi apa pun kita cuba membantu setakat yang 6.8 juta tadi. Ini saya kena tegaskan sebab saya tak ada niat untuk melukakan hati siapa-siapa. Maksudnya sebab ada yang datang minta bayaran, saya kata nama awak tak ada dalam list. Jadi tak ada dalam list, nama tu tak ada dalam list, takkan saya nak bayar. Betul tak? Jadi itulah dia. Siapa nama yang tak ada dalam list tu, Encik Zam? Nama dalam list. Yang tiada dalam list. Oh, nama yang tak ada dalam list saya tak tahu. Jadi bila mana ada pemain-pemain yang lepas 2019, ada yang 2018 datang, maka barulah saya tahu, oh rupanya ada pemain ni tak dibayar. Jadi itu saya rasa harap mereka berjumpalah dengan pihak kafar sebab saya rasa pihak kafar pun akan berlapang dada untuk berbincang dengan isu ini. Yang dalam list pihak Encik Zam sendiri yang untuk selesaikan tu, jumlah dia macam mana? Okey, jumlah total 6.8 juta. Berapa ramai? Total semua sekali dengan gaji tunggakan daripada bulan 8 yang lepas, dan juga lebih kurang ada berapa belas pemain, saya lupa exactly, tapi lebih kurang 18 pemain, termasuk dengan coach UC Cekla, Badri, ada pemain-pemain yang lepas. Yang itu semua kita dah bayar dah. Cuma ada sebahagian pemain seperti Marco, lepas tu Abu Bakar, ada a few player yang mana amountnya agak besar. So kita dah bayar dah pun. Cuma kita bukan bayar full sebab kita perlukan masa sedikit untuk kita bayar mereka. Tapi walau bagaimanapun, pemain belia, pemain presiden, kita dah bayar. Walaupun jumlahnya bukannya penuh, tapi mengikut persetujuan, mereka sudi menerima, maka kita bayar. Yang itu pun tak termasuk dalam perjanjian 6.8 juta. Tapi kita squeeze kan, kita kira kan, supaya kita dapat juga tunaikan bayaran untuk pemain belia dan juga presiden. Sebenarnya tidak ada dalam perjanjian kita. Jadi kat situ 6.8 juta tu kita ngam-ngam tu. Dan sekarang ni saya kira-kira setiap silap saya bayar lebih pula. Jadi itulah saya takut kalau ada ramai yang jumpa saya untuk minta, maka saya rasa saya perlu tegaskan sini, ianya hanya 6.8 juta saja. Harap bantulah saya untuk 6.8 juta saja. Lebih tu saya rasa saya dah tak mampu lah. Sebab apa kita dah ada plan untuk bayar tiap-tiap bulan, sebab because komitmen kita adalah tiap-tiap bulan. Tiap-tiap bulan tu kita nak kena bayar juga gaji pemain, untuk pasukan pergi buat pertandingan, pergi match, nak bayar bas, nak bayar kapal terbang, nak bayar makanan. So tiap-tiap bulan tu kita kena pastikan the continuation of the pasukan tu.
Itu kita kena pastikan. Macam mana Encik Zam tengok apabila ada pihak Menyembur-nyembur. yang cuba macam ambil kesempatan? Saya rasa saya harap tak ginilah. Sebab dalam apa bisnes sekalipun, dia ada dugaan. Saya anggap mengambil kesempatan atau tak mengambil kesempatan tu, saya rasa saya kena hadapinya sebagai satu perkara dugaan sebagai seorang businessman. Jadi saya rasa this is part of business. Ada masalah satu dua, saya rasa benda tu boleh diselesaikan. Selagi boleh selesaikan, saya akan selesaikan dengan baik. Takkan berputus asa Encik Zam? Saya bukan jenis berputus asa. Saya akan buat sampai habis, semampu yang saya mampu, dan saya akan buat sampai selesai. Saya bukan jenis buat cakap, sembang lebih, tak buat. Saya jenis, kalau saya cakap, insyaAllah saya buat, cuma bagi saya masa untuk membuktikan sesuatu. Sokongan peminat juga penting, sokongan penyokong juga penting, sebab kita nak buktikan sesuatu tu bukan, ada benda yang kita boleh buat cepat, ada benda yang kita perlukan masa sedana panjang, dan ada juga benda yang skala panjang. Tapi insyaAllah dalam tempoh 3-5 tahun ni, kita akan buat sesuatu untuk pasukan bola sepak Kelantan kita. Status pasukan sekarang macam mana Encik Zam dari segi tunggakan gaji? Gaji, Alhamdulillah bulan lepas kita dah bayar semua. Pemain yang sedia ada ni semua kita dah bayar dah. Alhamdulillah. Allah cukupkan rezeki kita. Dan Alhamdulillah juga hari ni 7 hari bulan 7, kita bayar juga gaji yang pemain yang lepas, bulan lepas punya gaji, kita dah bayar bulan ni. So maksudnya tidak ada istilah tunggakan lagi, dan yang sekarang punya gaji pun kita bayar. Alhamdulillah, Allah cukupkan rezeki saya untuk bayar tunggakan gaji. Last Encik Zam, pelaksanaan dengan perswastaan baru-baru ni FM umumkan Kelantan FC antara yang lulus dan Yes. sebagainya. Komen Encik Zam berkenaan. Alhamdulillah Kelantan FC dah lulus perswastaan, maka misi kita tu selesai. Sebab perswastaan tu penting, sebab kalau tak dapat perswastaan, saya rasa susah untuk saya berkarya dalam dunia bola sepak ni. Jadi saya ucapkan terima kasih pada pihak KAFA, saya ucapkan terima kasih juga pada pihak FM yang mana membantu saya untuk mendapatkan perswastaan ini, dan saya harap mereka menyokong saya lah untuk berterus dalam dunia dalam dunia bola sepak privatize. Because pada saya privatize ni dalam tempoh 2 tahun, 3 tahun lagi, saya rasa industri bola sepak kita akan naik, akan lebih rancak, akan ditadbir secara profesional, tidak ada unsur-unsur yang, maksudnya dia punya motif adalah professionalism. Encik Zam, dah ada perancangan untuk musim 2021 tak? Okey, musim tahun 2021, macam saya beritahu tadi, kita pemain-pemain yang sedia ada, pada saya kita bukan nak bayar gaji mahal. Bayar gaji mahal, kita nak perform. Kalau kita bayar gaji mahal, tak perform, pada saya itu satu pelaburan yang tak berbaloi. Kita beli kancil, kita nak rasa kancil. Kita beli Ferrari, kita nak rasa kita bawa Ferrari. So apa guna kita beli Ferrari tapi rasa kancil? So ini adalah analogi yang saya nak beritahu kepada semua pemain. Sebab pada saya, kita di dalam Liga Perdana, kita bayar gaji agak mahal. Mungkin kalau pemain kata murah, itu dia orang rasa. Tapi pada saya, kalau gaji dah 30,000, 50,000 sebulan, saya rasa itu satu benda yang mahal. Saya punya CEO Zamburger pun gaji baru 15,000 sebulan. Jadi saya rasa kalau pemain tu tak apa, kita profesional. Because you profesional, tapi kita nak gaji tu adalah ibarat Ferrari mesti level Ferrari, kancil mesti level kancil. Tapi hari ini dalam Kelantan FC ada yang kita nampak level kancil, tapi nampak dia ada potensi untuk jadi Ferrari. Jadi pada saya, kenapa saya tak nak bagi peluang kepada ubi-ubi muda di Kelantan punya base untuk kita naikkan mereka. Pada saya, kita bagi gaji itu mungkin tak begitu besar. Lepas ni untuk tahun 2021, gaji tak besar, tapi kita akan bagi imbuhan yang besar supaya mereka kerja berdasarkan kepada prestasi, performance index mereka itu dinilaikan dengan allowance tadi. Okey. Dari segi coach tu pula Encik Zam, ada perancangan nak cari yang baru ke? Okey, coach saya rasa perlu saya tegaskan kat sini, saya suka beri peluang. Okey, so Yusri Ceklah insya-Allah tahun 2021 dia akan bersama dengan pasukan Kelantan FC lagi, sebab kita kena bagi peluang kepada seseorang jurulatih untuk provekan dia. Jadi di bawah saya dia belum maksudnya di bawah saya baru start. So betul-betul full season di bawah saya adalah tahun depan. So jadi saya rasa saya bawa Yusri Ceklah dulu lah. So Yusri Ceklah akan kekal, dan sebagai pemain mungkin saya akan kekalkan. Cuma mungkin kita ada perbincangan dari segi allowance dan gaji sebagainya. Okey. Okey Zam, terima kasih. Terima kasih.